Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. PN dan BN berebut kerusi, PAS dapat apa? Sabitan Najib, kes terburuk penyalahgunaan kedudukan. Ternyata Perikatan Nasional berdusta. Cyber Trooper Rosmah buat pemimpin PAS terkedu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrin Arif dari Jom Channel. Keputusan Pimpinan Keadilan Sabah memberi laluan kepada warisan untuk mendominasi pencalonan kerusi pilihan raya negeri itu dipuji pelbagai pihak. Kesediaan Keadilan Sabah menerima 7 kerusi sahaja menunjukkan kematangan dan keterbukaan Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pengerusi Keadilan Sabah Christina Liu dalam politik yang mengutamakan kepentingan rakyat Sabah. Ia satu berita yang amat baik bagi warisan di bawah pimpinan Presidennya Datuk Seri Shafie Apdal. Warisan PLAS akan menghadapi pilihan raya negeri pada 26 September ini dengan keadaan bersepadu. Diharapkan pendirian pimpinan keadilan ini dipatuhi dan dihormati seluruh parti itu demi mengekalkan Sabah di bawah payung Pakatan Harapan PLAS dan menafikan pihak kera yang cuba mengambang di Dewan Undangan Negeri Sabah baru-baru ini. Senarai calon warisan PLAS Pilihan Raya Negeri PRN Sabah ke-16 kini terdiri daripada warisan 46, Keadilan 7, DAP 6, APCO 12 dan Amanah 1. Apa terjadi kepada Perikatan Nasional? Difahamkan UMNO Barisan Nasional Bersatu, PBS dan STAR masih gagal mencapai kata sepakat tentang pengagihan kerusi pada pilihan raya negeri tersebut. Pengerusi UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mokhtaradin mengumumkan parti itu akan bertanding sebanyak 31 kerusi. Sementara itu, Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Haji Jinor berkata Perikatan Nasional PN Sabah akan bertanding 29 kerusi Dewan Undangan Negeri. Ini bermakna tinggal 13 kerusi lagi untuk mana-mana ahli gabungan Perikatan Nasional menyelit. Namun, Parti Bersatu Sabah PBS dilaporkan akan bertanding 15 kerusi dengan menggunakan logo sendiri. Begitu juga Sekutu Perikatan Nasional Parti Solidariti Tanah Airku STAR yang akan bertanding 15 kerusi dan MAHU 18 kerusi. Maknanya apa? Perikatan Nasional masih gagal menemui jalan penyelesaian dengan sekurang-kurangnya 11 kerusi Barisan Nasional dilanggar oleh Perikatan Nasional. Difahamkan nama Ketua Tebuk Atap Sabah Tan Sri Musa Aman dan Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Abdul Rahman Dahlan tidak tersenarai dalam kalangan calon UMNO yang diumumkan. Alasan Bung Mokhtar bahawa Musa Aman tidak memohon langsung tidak masuk akal, sedangkan beliaulah yang memulakan langkah untuk menebuk atap sehingga akibatnya Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan. Pemerhati melihat tindakan mengenepikan Musa Aman dan Rahman Dahlan akan memakan diri UMNO kerana kemungkinan wujud rasa tidak puas hati di kalangan akar umbi yang menyokong kedua mereka. Musa Aman yang didakwa membeli wakil rakyat untuk melompat itu dikatakan memiliki sumber dana yang besar dan mampu menggugat usaha Perikatan Nasional untuk menguasai Sabah. Sementara itu, PAS yang berhasrat untuk bertanding 10 kerusi terkedu kerana tidak dilayan oleh Barisan Nasional iaitu UMNO mahupun Bersatu melalui Perikatan Nasional. Ini berlaku apabila PAS tidak diambil kira langsung ketika kedua-dua kumpulan yang bekerjasama dengan PAS itu mengumumkan calon-calon mereka seolah-olah PAS tidak wujud langsung di Sabah. Adakah tindakan ini satu percubaan UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional untuk menjarakkan diri daripada PAS susulan kenyataan kontroversi Ketua Dewan Ulama PAS Nik Muhammad Zawawi Saleh yang didakwa menghina kitab Injil? Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata siasatan sudah dibuka susulan sejumlah laporan polis dibuat terhadap Nik Zawawi. Rakyat Sabah yang terdiri daripada berbilang suku kaum tidak berkompromi dengan perbuatan ekstremis agama ataupun kaum. Jangan sentap. PAS boleh bertanding sendiri, guna logo sendiri, menentang rakan sendiri, bukan tak biasa.
Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menyifatkan sabitan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak 28 Julai lalu sebagai kes terburuk penyalahgunaan kedudukan. Dalam penghakiman bertulis penuh setebal 801 halaman untuk Jurnal Undang-Undang Malaysia, Muhammad Nazlan mengatakan bahawa kes berprofil tinggi berkenaan turut membabitkan sejumlah wang yang sangat besar. Muhammad Nazlan berkata kes terbabit mempunyai elemen yang memberikan kesan ke atas kepentingan awam kerana dana 42 juta ringgit itu adalah milik Kementerian Kewangan diperbadankan yang berkemungkinan berasal daripada dana pencen kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah 4 bilion ringgit. Muhammad Nazlan mensabitkan Najib terhadap semua 7 tuduhan dan memerintahkan bekas Perdana Menteri itu dipenjara 12 tahun dan didenda 210 juta ringgit. Hakim berkata hasrat keputusan tersebut adalah kesucian peraturan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Tidak seorang pun, Waima seorang yang merupakan tokoh politik yang paling kuat dan pemimpin negara memiliki kekebalan yang tidak dapat dikalahkan oleh kekuasaan. Apa-apa sahaja tanggapan sedemikian adalah bertentangan dengan artikel 8 perlembagaan yang menyatakan bahawa semua orang sama di hadapan undang-undang, katanya. Menurut Hakim, rakyat memberi kepercayaan kepada Najib sebagai pemimpin dalam sistem demokrasi perlembagaan persekutuan. Namun, Najib telah mengkhianati kepercayaan rakyat ketika berada di puncak tertinggi dalam pemerintahan, kata Muhammad Nazlan. Justru pada 28 Julai lalu, beliau memerintahkan Najib dipenjarakan 10 tahun masing-masing bagi 3 tuduhan pecah amanah wang 42 juta ringgit milik SRC. Hakim turut memerintahkan Najib dipenjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit jika gagal bayar 5 tahun penjara bagi tuduhan menyalahgunakan kedudukan. Bagaimanapun, kata Muhammad Nazlan, Najib tidak menunjukkan penyesalan, malah mempertahankan pembelaan bahawa beliau tidak mengetahui mengenai wang 42 juta ringgit milik SRC tersebut dalam rayuannya bagi diringankan hukuman. Menurut Muhammad Nazlan, sabitan ke atas kesalahan menyalahgunakan kedudukan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM adalah pelanggaran yang paling serius di antara ketiga-tiga tuduhan yang dikenakan. Beliau berkata tiada sebarang merit bagi mahkamah untuk meragui mengapa tertuduh melakukan apa yang dilakukannya walaupun kedudukan beliau di puncak kekayaan dan kekuasaan tidak dapat dipertikaikan lagi. Kira-kira seminggu selepas didapati bersalah, Najib memuat naik satu klip video menyifatkan hukuman tersebut sebagai amat tidak adil. Najib mendakwa duit SRC digunakan untuk program kebajikan UMNO dan tanggungjawab sosial korporat CSR untuk anak-anak yatim, bukan untuk dirinya sendiri. Saya dihukum kerana membuat kebajikan menjaga anak yatim dan persekolahan mereka, dakwa Najib. Jom channel tidak hairan jika Najib mengangkat dirinya seumpama Robin Hood Melayu. Apalah nak kita harapkan bagi seorang yang mengamalkan cash is king dan menyimpan sikap malu apa bosku. Namun, apa yang tidak masuk akal ialah tindakan segerombolan pemimpin PAS yang melawat beliau pada malam hukuman dijatuhkan, kononnya sebagai sahabat. Gerombolan itu diketuai oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang, Timbalan Presiden Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan dan Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Datuk Khairuddin Aman Razali. Justru ketika pelbagai media tempatan dan antarabangsa mengulas mengenai penghakiman bersejarah yang memalukan Islam dan negara itu, sepanjang minggu ini pemimpin PAS ke hulu ke hilir bersekongkol dengan golongan kleptokrat untuk meletakkan mereka terus di persada kuasa. Kebebalan apakah ini? Setiap Muslim bertanggungjawab untuk mencegah kezaliman dan maksiat yang berlaku di sekeliling mereka dengan hikmah dan bijaksana. Jika pemimpin melakukan kebenaran dan hak, maka menjadi kewajipan untuk setiap Muslim bersama mempertahankannya. Sebaliknya, jika mereka melakukan kezaliman dan maksiat, menjadi tanggungjawab juga bagi setiap Muslim menghalangnya daripada berterusan dengan cara yang hikmah dan dibenarkan oleh syarak. Itulah kehendak dikanaki oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang maksudnya, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat pendustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka kemudian membenarkan pembohongan mereka atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat kezaliman, maka ia adalah dari golonganku dan aku adalah dari golongannya. Dan kelak ia akan minum dari telagaku. Hadis riwayat Ahmad.
Cubalah kita perhatikan apa yang dilakukan oleh sebilangan para menteri dan timbalan Menteri Kerajaan Tebuk Atap. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Khairuddin Amar Razali melanggar peraturan kuarantin kendiri setelah pulang dari lawatan ke Turki. Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin menyamakan tindakan Khairuddin dengan kisah burung hudhud dalam Al-Quran. Tetapi sehingga hari ini rakyat masih tertanya-tanya bagaimanakah lawatan beliau itu tiba-tiba menjadi lawatan rasmi, sedangkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sendiri tidak tahu mengenainya. Setelah membuli seorang budak berusia 18 tahun, Viviana Musibin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin mengumumkan kerajaan bercadang mengenakan caj perkhidmatan 0.02% ke atas pembelian dalam talian termasuk portal e-dagang, Lazada dan Shopee. Zahidi berkata caj perkhidmatan dikenakan serendah 20 sen bagi pembelian RM1,000 ke bawah. Kononnya, caj perkhidmatan yang dikutip itu akan digunakan untuk penambahbaikan sistem keselamatan komunikasi bagi mengelak pencerobohan cyber. Laju sahaja beliau menafikan caj ini adalah cukai barangan dan perkhidmatan GST. Ini bukan cukai barang dan perkhidmatan GST kerana banyak pembelian dalam talian tidak membayar cukai, sekaligus menyebabkan kerugian dan ketirisan hasil kerajaan, katanya di petik media. Setiausaha Agung Keadilan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail membidas Zahidi kerana rajin mencari jalan untuk membebankan rakyat. Semasa negara sedang dilanda pandemik dan ramai rakyat terjejas pendapatan, kerajaan PN ingin memperkenalkan cukai baharu terhadap pembelian e-dagang. Dahlah bayar RSST dan kos penghantaran, sekarang perlu bayar cukai tambahan pula. Apapun syabas dan tahniah penyokong kerajaan Perikatan Nasional. Laman financetwitter.com sumber statista bahawa pasaran e-dagang di Malaysia bernilai 4.455 bilion US dollar dalam tahun 2020, kira-kira 18.567 bilion ringgit. Lalu, kerajaan Perikatan Nasional bermain psikologi. Kononnya ia hanya 0.02% dan bukan GST. Sedangkan ia sebenarnya permainan psikologi, kononnya ia cuma 0.02% atau 20 sen dan terlalu kecil. Kerajaan seolah-olah buta dan pekak bahawa rakyat sedang menderita, kehilangan kerja dan pemotongan gaji, tetapi tiba-tiba dikenakan cukai tambahan. Ini berlaku natijah tambahan perbelanjaan mengurus bagi 32 menteri dan 38 timbalan menteri kerajaan Tebuk Atap berbanding 26 menteri dan 27 timbalan menteri di zaman Pakatan Harapan. Tan Sri Anwar Musa berciap di Twitter, kononnya tanah di Kampung Baru bernilai RM3,000 sekaki persegi. Tetapi akibat tambahan kos menyara Kabinet bersaiz gergasi, kini RM1,000 sekaki persegi pun Kerajaan Perikatan Nasional tidak mampu beli. Rasulullah SAW tidak mengaku mereka yang menyokong pendustaan dan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin sebahagian dari umatnya dan tidak layak untuk minum air daripada telaga Rasulullah SAW. Percayalah tuan-tuan, ini hanya permulaan bagi segala pendustaan. Entah apa lagi penindasan yang akan berlaku jika mereka menang di pilihan raya negeri Sabah nanti. Justru buatlah pilihan yang bijak, tolak semua pendusta itu. Gempar, mendidih, panas. Begitulah reaksi ramai berikutan pendedahan bekas pembantu Datin Sri Rosmah Mansor, Datuk Riza Mansor yang mendakwa isteri Datuk Sri Najib Razak menyalurkan RM100,000 sebulan untuk pasukan tentera cyber bagi menangkis tanggapan negatif terhadapnya. Rizal berkata demikian dalam keterangan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam pembicaraan rasuah kes projek solar hibrid untuk sekolah luar bandar di Sarawak. Pada 2012, saya telah menubuhkan satu pasukan Cyber Troopers atas arahan Datin Sri Rosmah. Pasukan yang diuruskan oleh saya ini ditugaskan untuk memantau kandungan-kandungan media sosial yang kritikal atau memberikan persepsi negatif terhadap Datin Sri Rosmah, dakwanya seperti dipetik media. Rizal berkata Rosmah sangat mementingkan imej, reputasi dan tanggapan terhadapnya sebagai seorang isteri Perdana Menteri. Datin Sri Rosmah sentiasa mahukan publicity dan liputan media ke atas aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh beliau, dakwa Rizal. Keterangan Rizal itu cuba ditutup daripada liputan media tetapi ditolak oleh Hakim Muhammad Zaini Mazlan. Rosmah kini sedang dibicarakan dengan pertuduhan meminta RM187.5 juta dan dua tuduhan menerima suapan RM6.57 juta daripada pengarah urusan JPAC Holdings, Saidi Abang Samsudin.
Suapan tersebut didakwa diterima menerusi Rizal sebagai upah membantu JPAK mendapatkan projek bersepadu sistem suria fotovolta, PV hybrid serta penyelenggaraan dan operasi genset diesel untuk 369 sekolah luar bandar Sarawak bernilai 1.25 bilion ringgit dari Kementerian Pendidikan secara rundingan terus. Tidak ada isteri Perdana Menteri sebelum ini yang mempunyai cyber trooper yang dibayar oleh semestinya bukan dari poket Najib Razak. Sebelum ini, UMNO mendakwa DAP mempunyai tentera cyber yang dipanggil RBA iaitu Red Bean Army. Setiausaha Agung Keadilan Datuk Seri Safruddin Nasution menciap di Twitter bahawa perbelanjaan ini lebih daripada pendapatan tahunan banyak isi rumah. Soal saya, dari mana datangnya duit itu? Gaji Najib sebagai Perdana Menteri masa itu hanya RM22,000 sebulan. Bayaran cyber trooper Rosmah 5 kali lebih besar daripada gaji suami. Ini terbongkar di mahkamah. Setiausaha Pemuda Amanah Nasional Muhammad Fazil menyindir, bukankah hanya DAP je yang ada cyber trooper? Apa nama RBA itu? Asalkan tak sokong PN dituduh RBA DAP kan? Menerusi Facebooknya, Ketua Setiausaha Pengelola Keadilan dan Ahli Majlis Pimpinan Pusat Keadilan, Nik Nazmi Nik Ahmad pula secara sinis bertanya, agak-agak berapa Najib Razak bayar cyber trooper sekarang ya? Namun, tiada apa-apa komen terkejut, jauh sekali mengecam akan pendedahan Rizal di mahkamah. Mereka terkedu, keluh 1000 bahasa. Begitulah tabiat penunggang agama apabila kenyang dengan ghanimah jawatan menteri, timbalan menteri dan GLC. Teropong yang kononnya bersih sudah jadi comot penuh dengan kebejatan yang sedikit demi sedikit didedahkan di mahkamah. Pemimpin PAS tak nampak, tapi rakyat nampak kerana rakyat memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.